Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton Gerakan Wanita Sejahtera live bersama doktor anda, Anjuran Musmedik, Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera GWS. Sebelum itu saya nak ajak para hadirin untuk like, follow dan share FB Gerakan Wanita Sejahtera. So tajuk kita pada hari ini, tajuk yang amat menarik, banjir, awas jangkitan leptospirosis dan melioidosis. Okey, sebelum kita bermula, mari kita menghayati ayat 155 hingga 156 dari surah Al-Baqarah yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Dr. Zawani dah bersedia? Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita bermula, izinkan saya memperkenalkanlah penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Zawani Muhammad, berasal dari Terengganu dan merupakan graduan perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2002. Okey, ada graduan UKM di sini? Okey. Beliau pernah berkhidmat di Hospital Sultanah Zahirah di Terengganu, di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kelantan, di Hospital Lahad Datu Sabah dan di Hospital Sungai Buloh Selangor. Beliau telah melanjutkan sarjana perubatan am di University Science Malaysia dan kini merupakan pakar penyakit berjangkit di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Pahang. Okey doktor, tanpa melengahkan masa, saya rasa para sukarelawan, saya kira para sukarelawan lah yang akan memenuhi program kita pada malam ini. Soalan pertama doktor, leptospirosis. Apa itu leptospirosis doktor dan bagaimana sukarelawan kita boleh dijangkiti leptospirosis pada musim banjir ini? Silakan. Okay, terima kasih Ami. Terima kasih kepada penganjur hari ini sebab jemput malam ni sebab jemput saya untuk sama-sama berkongsi ilmu mengenai penyakit-penyakit yang berjangkit sepanjang yang mungkin menjadi diskurs sepanjang musim banjir ni. Yang paling glamour yang biasa orang akan sebut bila musim banjir, penyakit berjangkit yang akan biasa mudah untuk kita dapat adalah penyakit leptospirosis yang orang kenal sebagai penyakit kecil tikus. So kalau kita sebut dulu sebut penyakit kecil tikus, pembaca tikus sebut penyakit kecil tikus. Nama saintifiknya, nama medicalnya kita panggil leptospirosis. Saya rasa dalam 2-3 hari ni pun dekat berita semua pun banyak dikeluarkan berita-berita mengenai leptospirosis. Jadi mungkin dah ramai kita punya sukarelawan yang sebenarnya dah alert dan aware mengenai penyakit ni. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada semua sukarelawan kita yang memang saya rasa bila tengok berita, tengok FB semua benda tu kan, memang you all berkorban semua benda lah untuk sama-sama dalam masa-masa banjir kita. Okay, jadi saya punya bahagian tu hanya membantu untuk kita mengenali apa penyakit ni dan sebenarnya adakah kita ni berisiko untuk mendapat penyakit tu dan macam mana cara kita untuk mencegah penyakit leptospirosis ni. Okay, so pada asasnya penyakit leptospirosis ni sebenarnya adalah kita panggil penyakit zoonosis, penyakit yang penyakit bawaan vektor. Maksudnya dia ada benda yang bawa bakteria tu dibawa oleh binatang, dibawa oleh vektor dan vektor tu simpan bakteria tu dan bila dikeluarkan bahan-bahan tumbuhannya, iaitu yang kita akan mudah dapat. Okay? Jadi secara ironinya orang memang kata tikus lah sebab dia tikus ni agak ironi dengan leptospirosis sebab tu nama kecil tikus. Tapi sebenarnya dia bukan tikus sahaja yang menjadi vektor kepada penyakit leptospirosis ni.
Okey, semua binatang sebenarnya boleh menjadi vektor pembawa kepada penyakit leptospirosis. Saya ada tunjuk dalam slide kita yang seterusnya, nanti mungkin kita akan tunjukkan lagi. Jadi sebenarnya macam mana kita nak tahu tempat-tempat tu ada risiko tak untuk kita dapat kuman tu, sebenarnya bila tempat tu memang adalah tikus. Jadi sebenarnya kalau kita tengok secara behaviornya adalah binatang yang mempunyai tabiat yang agak kotor lah kan, macam makan benda yang kotor, ya macam tikus kan dia suka makan kotor. Jadi itu sebenarnya yang menjadi punca kepada penyakit leptospirosis. Okay, so kalau kita nak kena pada musim banjir ni, memang kita dah tak boleh nak elak lah kan. Bila dah banjir, semua dah naik, semua binatang ada, bukan hanya tikus sahaja. Okey, semua benda mungkin akan memberi risiko kepada sesiapa yang sebenarnya terlibat dalam aktiviti yang terlibat dengan banjir. Okey. So itu sebenarnya leptospirosis, dia adalah sebenarnya dia adalah kuman yang duduk dalam badan vektor, sama ada tikus, kelawar, banyak lagi, even lembu semua pun boleh juga. Dan bila dia keluar daripada badan binatang-binatang tu dan kita dapat benda tu, so itulah kita dapat. Dia adalah sejenis bakteria. So leptospirosis ni, kuman kencing tikus adalah sejenis bakteria. Okay? So saya rasa itu agaknya mungkin pengenalan ini untuk penyakit leptospirosis. Untuk orang tahu dia adalah sebenarnya bakteria, penyebab dia adalah bakteria. Dan sebenarnya kalau ikut kencing tikus ni, dia dalam kita punya kitaran penyakit ni, kita ada bagi satu, kita panggil incubation period, waktu kita dijangkiti dan waktu kita mungkin mendapat tanda-tanda penyakit leptospirosis. Okay, so kalau ikut leptospirosis ni, dia punya incubation period tu dia boleh sampai, dia seawal mungkin 2 hari ataupun biasanya dalam masa 2 minggu, dan dia boleh drag sampai 30 hari. Okay, so maksudnya dalam masa 2 minggu tu kita ada possibility untuk dapat, kita akan keluarkan tanda-tanda, maksudnya mungkin demam, sakit sendi, susah nafas, rash, lenguh satu badan. Dia jangkitan kuman leptospirosis ni, dia sebenarnya lebih kurang macam demam virus yang lain kan, macam dengue, COVID, semua benda tu kan. Dia demam badan, sakit mata, sakit kepala, demam. So itu semua mungkin akan muncul dalam masa 2 minggu kita expose. 2 minggu kita expose, paling awal dalam masa 2 hari lepas kita expose, mungkin paling common 2 minggu, dan mungkin boleh drag sampai dalam masa sebulan, kita mungkin baru akan dapat ada tanda-tanda dapat jangkitan kuman itu. So itu yang kita perlu tahulah, maksudnya bila kita dah expose pada banjir semua benda ni, dan bila kita demam, sakit, so kemungkinan besar kita ada possibility mungkin boleh dijangkiti. Mungkin kita membawa tanda-tanda itu adalah tanda-tanda demam kencing tikus. Okay. So 2 hari doktor? Kita mengenai seawal 2 hari. Seawal 2 hari kita dapat tanda-tanda. Hingga 2 minggu. Okay. Lebih common, biasa 1 minggu, dan boleh sampai 30 hari pun mungkin ada lebih. Sebab dia sebenarnya macam mana kita dijangkiti, dia ada banyak, dia ada 2-3 faktor. Okay, faktor pertama memang faktor kita expose kepada kuman tu. Faktor yang kedua yang paling penting adalah kita punya pertahanan badan kita. Okay, so untuk orang yang mungkin sihat, yang tak ada masalah, mungkin risiko untuk dapat tu agak rendah. Tapi untuk orang yang memang dan that's the reason kenapa dia dapat simptom tu lambat sikit, sebab body dia dah boleh cuba untuk lawan. Tapi untuk orang yang mungkin
badan dia sendiri memang dah ada penyakit, penyakit yang menyebabkan sistem pertahanan badan dia tak kuat. So ini biasanya dia akan cepat tunjuk di dah simptom awal lagi untuk kuman leptospirosis. Okay. Kalau macam tu kan doktor, kita tahu para sukarelawan kita mereka meredah banjir, meredah selut-selut dan kadang-kadang air yang dipenuhi sampah kan doktor. Macam mana nak melindungi atau mencegah dari diri mereka dijangkiti leptospirosis? Okay, tadi saya masa awal saya dah kata maksudnya tempat-tempat yang biasa dikenali sebagai tempat yang mungkin menjadi punca adalah tempat-tempat yang ada kawasan kotor lah sama ada air kotor, air longkang ataupun kawasan-kawasan yang memang kena sesak. Okay. So dan sekarang ni kita kena tahu macam mana kuman tu boleh masuk dalam badan kita. Macam mana kita boleh dijangkiti oleh kuman leptospirosis. Okay. So dia adalah kuman, dia kuman. So dia tak akan terbang, masuk macam tu. Dia tak ada macam tu. So dia kita panggil sebagai penyakit disebabkan oleh kontak. So maksudnya leptospirosis ni dia biasanya akan masuk dalam badan kita kalau kita ada satu sama ada kita tak cuci tangan. So apa-apa kita makan, semua benda tu boleh masuk. Ataupun yang kedua, kalau badan kita ada luka. Okay? So maksudnya skin kita ni, kulit kita ni dia tak impact. Dia tak impact, ada luka. So bila kita kontak dengan benda yang sama ada air yang memang dicemari oleh kencing tikus tadi tu, ataupun apa-apa benda yang disebabkan dah terjangkit oleh kuman tu, bila masuk dalam badan kita itu yang menyebabkan badan kita dapat jangkitan. Okay? Saya rasa mungkin saya terlepas kot. Saya tak cerita lagi macam mana kitaran tu kan. Macam mana kitaran tu. Saya rasa kita ada saya ada slide juga. Saya mungkin pergi pada slide kita yang nombor 3. So slide ni menunjukkan slide yang kita paparkan sekarang ni menunjukkan macam mana kita boleh dapat leptospirosis. Macam mana kuman tu boleh masuk dalam badan kita. Okay. Daripada awal tadi saya cerita dia adalah kuman bawaan vektor. Okay. So vektornya biasanya adalah tikus lah. Kita sebut nama tikus. Tapi sebenarnya banyak lagi benda-benda lain yang menjadikan dia tu. So dia dah duduk dalam badan tikus tu. So bila tikus gerak, kencing, dia akan keluarkan dia punya bahan baku mahan tu masuk ke dalam sama ada ke tanah ataupun ke air lah kan, tempat-tempat yang biasa tu. Ataupun mana-mana tempat yang dia orang lepak lah. That's why dia tak semesti dalam air ataupun tanah saja. Kalau dia terkecil, dia berak tepi dinding, tepi longkang, tepi bangunan. So kalau kita sentuh tempat tu, mesti kita akan dapat. Okay. So bila dia dah contaminate di tempat tu, tempat yang tadi tu, so bila kita pergi tempat tu, kita akan dapat. So melalui sentuhan, kita sentuh, lepas tu kita pun usap-usap muka kita, makan tak basuh tangan. So benda tu semua boleh masuk. And then yang luka-luka. Tu gambar tadi saya rasa dan slide ni clear kan macam mana daripada tikus kencing masuk dalam air. Lepas tu so kalau kita ada luka, sangat mudah kena. So kalau kita tak cuci tangan, jadi senang juga dapat. So kesimpulannya senang je untuk mengelakkan kita daripada dapat kencing tikus ni. Yang penting kerap cuci tangan. So cuci tangan ni bukan untuk COVID sahaja. Semua jenis penyakit sebenarnya adalah kunci dia adalah cuci tangan. Apa-apa kuman. Sebab kuman ni kebanyakan memang dia berjangkit daripada kontak. So kita sentuh, kita makan, kita masuk mulut, semua boleh dapat. Jadi kalau kita cuci tangan, apa-apa bila nak makan, cuci tangan. Satu lagi habit kita kan, suka garam-garam macam tu kan. Itu kalau boleh memang kita jaga. Sebab entry point tu biasanya daripada mulut dan juga hidung. Tempat yang akan masuk dalam badan itu kan rongga-rongga yang akan masuk kan untuk badan kita. So itu yang penting lah, cuci tangan. Make sure tangan kita bersih, dan kita boleh makan. Atau apa-apa aktiviti nak melibatkan kita nak menyentuh area-area mulut hidung tu, kita kena make sure tangan kita bersih. Okay. Yang kedua, kalau yang luka-luka tu lah, kalau
luka-luka yang boleh ditutupi, sila tutup dengan plaster ke apa-apa supaya luka tu tak terbuka. So bila ada exposure kepada air ke ataupun apa, kita tak akan dapat that kuman. Dan sebenarnya pakai kasut boot tu, sebenarnya untuk itulah, untuk mengelakkan daripada kita kena. Okay? Tapi kalau dah mengarut air banjir tu, kalau sampai kat pinggang tu, mungkin kasut boot pun dah tak ni kan, mungkin dah tak ada fungsi lah sebab air pun dah masuk. So yang penting kita tutup, plasterkan kawasan-kawasan tertentu. Itu je sebenarnya cara yang sebenarnya untuk kita mengelakkan kita daripada dijangkiti kuman leptospirosis. Okay. Okay. Saya rasa agak jelas. Agak jelas. Tadi tu saya rasa lebih kepada macam mana cara nak apa ni, untuk secara tingkat pertama, jangan bagi kuman masuk dalam badan kita. Jangan bagi. Itu yang penting. Okay, seperti yang doktor sarankan lah kan, cuci tangan, kerap cuci tangan, tutup luka dan pakai kasut boot juga adalah antara pencegahan. Betul kan doktor? Okay, so maksudnya kalau macam kasut boot tu kalau tak tenggelam, kalau tenggelam tak jalan pun kasut boot kan, so yang penting tutup. Jangan bagi kaki terluka lah masa buat kerja. Okay, boleh kita masuk ke soalan kedua doktor? Boleh. Soalan kedua. Topik kedua. Betul. Okay. Sebab apa yang mungkin tertinggal nanti kita ada bahagian jawab. So nanti mungkin peserta boleh tanya soalan berikutnya nanti lah. Okay. So kita dalam poster ada sebut melioidosis. Saya rasa para pendengar atau para penonton kita pada malam ini pun jarang mendengar penyakit melioidosis. Biasa kita dengar kencing tikus. Dan sekarang ni kita asyik dengan COVID, tiba-tiba kita malam ni kita dengar pula melioidosis. So apa itu melioidosis doktor dan siapa yang berisiko untuk mendapat melioidosis? Silakan doktor. Melioidosis ni adalah ini penyakit yang saya minat juga. Untuk orang-orang penyakit berjangkit ni memang inilah penyakit minat. Sebenarnya saya rasa topik melioidosis ni dibawa pada musim banjir. Specialnya melioidosis ni dia sangat common. Dia sebenarnya penyakit-penyakit yang kita sebut hari ni, kita bincang hari ni, dia adalah penyakit-penyakit yang common dekat negara tropikal macam kita lah kan, yang ada panas, musim hujan, musim sejuk semua. Kita tak ada sejuk, kita ada panas dengan banjir je. So penyakit-penyakit ni common. Itu penyakit-penyakit tropikal kita panggil. Jadi apa yang special yang miloid ni, dan sebenarnya kalau ikut kajian pun negeri yang biasanya ada miloid ni adalah negeri-negeri yang suka ada banjir. Macam kalau pantai timur ni memang glamour lah dengan miloid ya. Kelantan, Pahang, Terengganu memang glamour dengan miloid. Ataupun utara, okey. Itu adalah negara-negara yang negeri-negeri yang suatu hari dahulu ada banjir. Tapi sekarang ni negeri-negeri dekat pantai kat KL, kat Klang Valley pun dah banjir. Jadi kenapa kita bercakap pasal melioidosis? Apa kaitan melioidosis dengan banjir? Sebenarnya melioidosis ni dia kuman, dia Pseudomonas pseudomallei nama dia. Kalau nama kita orang belajar ni, nama yang saya suka sebut lah sebab cantik kan, nama dia kan Pseudomonas pseudomallei. Okay, so specialnya kuman ni dia memang duduk dekat tanah. Dia suka duduk dekat tanah. Jadi biasanya risiko untuk orang kalau tak musim banjir pun, orang-orang yang ada kaitan dengan tanah, siapa-siapa yang ada kaitan dengan tanah, especially orang yang macam kalau tanah dia apa, petani lah kan, petani, peladang, sawah padi, ataupun orang yang kerja korek tanah, itu ada orang sangat berisiko untuk mendapat penyakit melioidosis yang disebabkan oleh kuman yang suka duduk dekat tanah. Okay? Dan satu lagi faktor yang utama, biasanya orang yang kena melioidosis ni adalah orang yang ada kencing manis. Itu dia memang sangat suka. Tak tahulah, mungkin kuman suka bila manis, tak tahu. Tapi dia memang orang yang paling ketara yang akan dapat melioidosis ni adalah orang-orang yang ada kencing manis. Okay, itu memang target utama.
Tapi sebenarnya ada juga orang yang tidak ada penyakit kencing manis yang akan dapat neurosis. Kalau kita memang dah terekspos kepada kuman tu, kita bermain dengan tanah, kita mempunyai tanah, memang kita boleh dapatlah penyakit neurosis. Okay. Mungkin nanti saya boleh tunjukkan. Okey, tak apa. Mungkin boleh teruskan. Apakah kesan dari cara apakah kesan daripada bagaimana apakah kesan daripada jangkitan melioidosis, doktor? Dan apa dia punya simptom, signs and symptoms bila orang yang dijangkiti? Okay. So sebenarnya cara sebelum kita pergi kepada simptom dengan tanda-tanda orang yang meluat ini dengan apa mungkin komplikasi dia, kita tengok dulu macam mana kita akan dijangkiti oleh kuman melioidosis. Dia sebiji sama macam leptospirosis sebab dia ada kuman dan risiko untuk kita dapat itu adalah melalui secara kita kontak kepada kuman tersebut. Okay, so maksudnya kalau nanti bila nak bincang pasal pencegahan pun, so pencegahan dia mesti sama. Maksudnya kita kena cuci tangan, apa-apa yang itu tu kita kena tampalkan. Okay, so itu adalah cara jangkitan. Cara jangkitan yang kita panggil disebabkan oleh jangkitan kontak. Okay, so apa komplikasi melioidosis ni? Okay, apa komplikasi melioidosis ni? Okay, so melioidosis ni dia sebenarnya penyakit yang dia mungkin boleh jadi, bila dia masuk, kuman tu masuk dalam badan kita, dia mungkin boleh duduk diam. Dia diam je, dia tak punya apa-apa pun. Kita tak tahu pun kita dapat. Ataupun dia mungkin boleh dapat tanda-tanda tu yang terus, demam, batuk, okay? Bengkak-bengkak, bernanah. Dia kalau melioidosis ni, dia biasanya signifikan dia tidak akan tengok dia ada kaitan dengan absces, bernanah. Okay? So sama ada bernanah dekat kulit, bisul, dia mungkin boleh menyebabkan juga bernanah di dalam paru-paru, dekat otak, dalam badan, dekat kita punya paru-paru, dekat kita punya hati, dekat kita punya buah pinggang. Semua dia boleh menyebabkan kesan nanah. Macam absces di tempat-tempat yang berikut. So perkumpulan nanah-nanah di dalam organ-organ badan kita. Okay? So that's why bila yang kadang-kadang tu bila dia masuk asymptomatic tu, dia masuk dia tak ada apa-apa tanda tapi dia diam dan dia menjadi nanah-nanah yang berkumpul dalam badan kita secara slow-slow, dan subsequently mungkin dalam masa 2-3 bulan lepas tu baru kita akan ada tanda-tanda kita tak sihat. Okay? Tapi ada juga orang walaupun dalam masa 2-3 hari dia kena tu, dia dapat kuman tu, dia terus ada tanda. Okay, so benda tu semua kadang-kadang juga bergantung kepada sistem pertahanan badan kita jugalah. So kalau badan kita yang mungkin boleh fight, lama sikit dia masih dalam badan kita, tapi tak boleh fight tu dia akan muncul terus. Dan paling common lah, dia sebenarnya melioidosis ni, dia penyakit yang boleh yang memang sangat terkenal dengan nanah. Okay, perkumpulan nanah. So dia boleh menyerang semua organ badan kita, kulit, otak, paru-paru, perut, hati, buah pinggang, limpa, semua boleh. Tulang, sendi, semua dia boleh masuk. Itu adalah penyakit, itu komplikasi lah. Jadi bila dapat melioidosis ni biasanya rawatan dia agak lama. Paling sekejap pun 2 minggu, dan mungkin sampai 2 bulan kita berada di hospital untuk bagi ubat, dan kena makan ubat lama paling lebih kurang dalam 5 bulan, 5 hingga 6 bulan, bergantung kepada bahagian mana kuman itu pergi, sama ada organ dalaman kita ataupun just kulit. Kalau kulit je, tapi kalau melibatkan organ dalaman otak semua tu akan sampai 5 bulan kita kena makan ubat. Dia macam TB juga. Dia kuman yang agak cerdik lah. Kita panggil dia, kalau milot ni saya akan bagi tahu dekat pesakit saya, awak dapat kuman ni, dia cerdik, dia duduk diam dalam badan kita. Jadi sebab tu saya kena bagi ubat lama, make sure dia betul-betul mati. So kalau kita bagi sekejap-sekejap tu,
Berisiko dia untuk orang yang dapat amiloidosis ni, dia risiko walaupun kita dah sihat dalam masa sekejap, sebab dia kan suka masuk diam-diam kat celah-celah manapan kita, dia akan muncul balik suatu hari nanti. Mungkin dalam masa 3 bulan, 6 bulan dia akan muncul balik. Kalau kita rawatan kita tak cukup, secukupnya kita bagi pada tingkat yang pertama. Itu adalah amiloidosis. So, dia gini agak panjang sikit lah cerita kalau dapat amiloid ni. Kalau dapat amiloidosis ni dia agak panjang. Tapi dia memang sangat terkenal dengan tanah dan juga nanah-nanah macam tu. Kontak dengan tanah dan juga badan kita ada tempat-tempat yang bernanah. Itu memang sinonim lah disebut macam tu. Memang kita biasanya akan rasa yang pertama mungkin amiloidosis. Tanah dan nanah doktor. Menarik. Menarik keyword. Jadi bisu-bisu. Bisu. Orang yang menyentuh nanah tu boleh dijangkiti ke doktor? Boleh kalau kita tak cuci tangan. Okay. Sebab kuman tu mungkin ada kat situ. So kita masih boleh dijangkiti. Kuman ada nanah-nanah tu, dia jadi nanah tu ada kuman kat situ kan. So kalau kita, so apa-apa pun dalam kita punya kehidupan ni, cuci tangan tu memang tak boleh lari. Itu je punca sama ada nak. Itu je langkah yang paling terbaik untuk kita mengelakkan diri kita daripada dijangkiti. Apa-apa jenis kuman. Okay, sebelum kita pergi ke soalan ketiga, saya nak mengajak para penonton untuk bertanyakan soalan di ruangan komen. Nanti kita akan bacakan selepas soalan doktor selesai menjawab soalan ketiga. Okey doktor, kita tahu sekarang ni para sukarelawan semua, NGO semua sedang turun berkhidmat, beramal, membantu bangsa-bangsa banjir. Ada tak langkah-langkah tambahan untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti kuman-kuman ini doktor? Sebab yang turun ni ada yang kata Abang Viva, ada yang kata kita tak pasti daripada seluruh ceruk Malaysia turun. Orang kata hashtagnya rakyat jaga rakyat kan. Ada tak saranan-saranan atau nasihat-nasihat lain untuk para sukarelawan yang turun ni? Silakan doktor. Saya still akan ambil hashtag kita jaga kita. Okay? Kita jaga kita. Okay? Apa-apa kita nak buat pun make sure kita jaga kita. Okay, yang pertama, pastikan diri kita sihat. Jangan kita tak sihat nak kita tolong orang, tak payah. Okay, sebab awak akan menimbulkan masalah yang lagi besar. Okay, yang pertama make sure kita sihat. Kalau kita memang orang yang ada penyakit kecil manis ke apa, make sure you makan ubat. Jangan pergi buat kerja aktiviti sukarela, kau tertinggal semua ubat-ubat kita. Tak boleh. Okay, so pastikan kita memang orang yang fit untuk buat benda tu, sebab saya rasa aktiviti sukarelawan banjir ni memang aktiviti yang sangat lasak lah. So kalau boleh equal untuk orang-orang yang memang buat aktiviti lasak tu memang sangat lasak. So maksudnya kita nak pergi tolong orang, kita kena fit, kita kena sihat. Kalau kita tak sihat, kita tolong cara lain. Mungkin bukan tolong fizikal, tapi kita boleh tolong cara lain yang boleh kita bantu. Sebab once dapat penyakit-penyakit yang kita tak nak dapat ni, dia punya risiko dia lagi panjang. Hospital admit, masuk hospital lama, komplikasi selepas itu pun lama. Itu yang paling penting. Yang pertama, yang pasti diri kita memang ready dan sihat, fit untuk pergi buat aktiviti amal tu. Yang kedua, tadilah macam saya kata, cuci tangan. Memang 10 kali saya kena sebut cuci tangan. Cuci tangan. Itu je yang langkah yang dia tak ada extra dah dalam untuk kita mencegah penyakit. Dia tak ada langkah extra yang lain. Itu yang paling extra. Okay, cuci tangan. So, good thing about COVID ni sebenarnya dia membawa kita kepada habit untuk suka cuci tangan. Okay, bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus untuk COVID ni, dia mengajar kita cara cuci tangan. Okay, so cuci tangan. Yang ketiga, memang kita kena make sure diri kita clear, dia tak ada luka, tak ada apa-apa, yang kalau ada kena tampal. Itu je. Itu dia saya rasa langkah. Dia tak ada extra langkah hari ni. Dia memang je langkah dia. Prinsipal dia itu. Cuma saya rasa untuk leptospirosis, kita mungkin ada extra kita boleh offer untuk kita panggil sebagai antibiotik pencegahan untuk leptospirosis. Dan even saya rasa Kementerian Kesihatan pun ada mengeluarkan guideline
siapa-siapa yang akan involve dengan misi banjir boleh ambil antibiotik pencegahan untuk leptospirosis, doxycycline. Okay, so dia pencegahan ni maksudnya antibiotik pencegahan ni dia sebenarnya kita hanya guna untuk short term punya activities. Jadi kita consider mungkin banjir ni aktiviti short term lah, dia tak akan sampai bertahun. Yang pergi proses-proses pencucian pun mungkin dalam masa sebulan ni. Jadi itu sebab kita bagi kita galakkan orang untuk mengambil antibiotik sebagai pencegahan untuk penyakit leptospirosis, doxycycline. Dan sebenarnya simple je sebab dia hanya perlu ambil satu dos masa kita nak pergi, dan dia kita ambil weekly untuk 3 minggu je. Itu sebenarnya extra untuk leptospirosis. Tapi untuk myelioidosis tak ada. Myelioidosis tak ada. Yang penting memang kita jaga kita, make sure kita fit. And then yang lain so make sure kuman tak masuk dalam badan kita. Itu je langkah-langkah yang kita boleh ambil. Okay. Dan sebenarnya untuk apa penyakit, sebab sebenarnya kita hanya bincang malam ni penyakit myeloid dengan myelioidosis dan juga kucing tikus kan. Sebenarnya tapi bila kita cakap pasal banjir ni sebenarnya banyak kuman-kuman lain pun yang kita mungkin akan jumpa kan. Biasanya lepas banjir ni kita akan jumpa orang kena penyakit taun, penyakit kolera, typhoid kan. So itu adalah penyakit-penyakit yang paling common sama ada keracunan makanan. Itu sangat common berlaku selepas dalam masa pasca banjir ni. Jadi memang langkah dia tak ada lain. Langkah dia memang kita kena cuci tangan. Okay? Dan untuk badan kita juga mungkin nak air masak banyak, kena minum air yang bersih, air yang dimasak kan. Tapi saya rasa kalau cakap pasal tadi ni kita tak ada lagi kan. Tapi walau kita tak tahu kalau tadi kalau memang dalam keadaan start mungkin ada yang dekat sini memang banjir kita. So risiko sangat tinggi dengan kes tu. So air bersih probably memang kena ada lah. Air bersih sebab memang sos tu pun mesti daripada air yang tercemar kan. Air dan tanah yang tercemar. Okay. Hashtag kita jaga kita. Saya ulang balik apa yang doktor. Kita kena sihat dan fit. Ekstra cuci tangan tanpa luka dan ambil antibiotik. Jangan lupa merujuk doktor sebelum mengambil. Doktor, ada satu soalan daripada para penonton kita, Puan Zuain. Pakai stokin sama tak fungsi seperti penutup luka, doktor? Tak, stokin apa? Stokin kan masuk air. Yang penting air tu tak masuk dalam badan kita. Kalau stokin, saya consider kain. So memang akan, dia bukan kalis air, so memang akan masuk kan. So kalau kaki kita luka, dia isu ni kalau kaki kita luka, sebab tu kita kena tampal dan kita pakai kasut bot. Okay? So kalau kaki kita tak luka, okey lah, alhamdulillah. So pastikan kita tak, kalau memang tak luka, kita ada apa-apa luka di kaki, jangan dilukai semasa kita membuat aktiviti misi banjir. Jangan melukai macam tu. So kalau kaki kita tak luka, pakai nak pakai apa pun tak kisah. Cuma kalau nak pergi masuk dalam, nak gedah bekas banjir tu, problem janganlah bersih pun kan, pakailah kasut bot supaya kita taklah terpijak-pijak benda yang boleh menyebabkan kita luka dan boleh dapat kuman-kuman tu. Jangan diprotek. Soalan seterusnya daripada Puan Rinhani. Doktor, kalau guna wet tissue yang water based, okey tak? Sebab kadang-kadang kat lapangan tiada air yang bersih. Saya kira untuk dia mencuci tangan lah. Saya rasa kita ada water base sebab sepatutnya kita kena cuci tangan dengan sabun kan, ataupun kita guna hand rub. Okay, so kalau yang water base tu yang memang tak ada konten alkohol untuk cucian dalam tu so dia tak akan membunuh kuman. Jadi apa yang saya suggest, kalau mungkin yang kita limit, biasanya memang macam tu pun kalau kita travel ke apa kan, kita akan guna the wet tissue first.
And then lepas tu kita boleh spray lah guna hand rub untuk kita punya cucian tangan sebelum kita nak makan ke apa. Sebab Hand dia rub. kalau air biasa tu dia tak akan membuat kuman lah. Hand rub lah. Hand Kan, rub maksud maksudnya kita dah- alkohol Kita dah lah. cuci tapi kita guna dekat tisu. So hand rub yang kita punya hand sanitizer tu, kita punya hand sanitizer tu kita guna. So hand sanitizer tu jangan tinggal lah bila pergi misi banjir juga penting. Sebab air tak ada kan, sabun paip, air bersih, sabun memang tak susah, memang tak akan kita jumpa lah. So kita akan bawa wet tissue, cuci-cuci and then kita spray tangan kita dengan hand sanitizer. Kalau macam para mangsa lah doktor kan, waktu bencana alam tu tak ada air bersih kan doktor. So kalau contoh dia nak bersuci, maksudnya nak beristinja, adakah itu meningkatkan risiko untuk terkena penyakit berjangkit seperti lepto dengan melioidosis ni? Maksudnya dia berwuduk dengan air banjir. Ada, kalau ada risiko. Okay. So pentinglah untuk para mangsa meneliti kan sign and symptom dalam tempoh seawal 2 hari hingga 2 minggu selepas banjir. Okay. Saya kira itu sahaja soalan dari para peserta kita pada malam ini. Sebelum kita tutup doktor, ada tak nasihat-nasihat untuk, tak kisahlah, untuk mangsa ke, untuk sukarelawan ke? Okay, saya rasa dia consider dalam rumusan lah kan. So dalam rumusan ni sebenarnya hashtag kita jaga kita tu sangat besar. Okay, satu, yang pertama kita jaga kita supaya tidak dijangkiti kuman. Yang kedua, kita jaga kita supaya tidak menjangkiti kuman tu kepada orang lain. So kalau maksudnya apa-apa pun kita masih, the principle daripada COVID tu masih boleh dibawa di dalam misi banjir ni maksudnya jangan dengan badan-badan kita yang kotor, kita pergi berkumpul ramai-ramai, bersimpang, kau suka aku suka kau. So benda tu semua kita kena elakkan lah. Selain daripada yang tadi yang basic, kita kata cuci tangan, elakkan luka-luka semua benda tu. Yang the next tu, kita kena still mengelakkan daripada kesesakan. Okay? Sebab kita jangan lupa. Okay? Kita jangan lupa Miloid, lepto, yang paling common yang tak lari lagi kita kat kita sekarang adalah COVID. And dan paling best sekarang ni dengan Omicron. Okay, so itu Omicron ni paling best, dia memang sangat cepat berjangkit. Omicron ni sangat cepat berjangkit. Okay, so COVID pun sangat cepat berjangkit. Even kalau kita bercakap, buat bergelak pun kita boleh dapat daripada kuman tu yang keluar daripada kita punya bagian droplet tu kan. Jadi jangan hanya berfikir pasal miloid dengan lepto sahaja. So kita fikir juga penyakit-penyakit yang lain, dia kolera dengan taun, make sure kita makan makanan yang bersih, kita minum air yang bersih, elakkan makan makanan yang dah terbiar lama. Jadi kalau kita nak bekalkan makanan kepada sukarelawan banjir pun ataupun masa-masa banjir pun, make sure kita bekalkan makanan yang fresh. Jangan yang bungkus daripada KL hantar ke puncak Kota Baru macam tu. So tak boleh sebab makanan kita lama. So kita akan mendapatkan risiko pada diorang. Diorang dah tak ada supply air yang bersih, semua benda. So benda tu kena penting. Dan yang ketiga, penyakit COVID. COVID ni sangat senang berjangkit masa banjir saya rasa. Sebab kita memang, yelah masa kalau kita berfikir pasal mangsa banjir, diorang dah terpaksa berkumpul satu tempat dekat pusat pemindahan banjir. Dan kita sebagai sukarelawan yang pergi untuk menolong orang banjir, kita daripada luar make sure kita tak bawa kuman itu kepada orang-orang di pusat pemindahan. Okay, orang-orang yang mangsa banjir, jangan bawa penyakit pada diorang. Sebab diorang banyak masalah lain, so jangan kita bawa. Okay, so siapa-siapa yang mungkin ada ala-ala kontak kepada apa-apa COVID ke apa tu, yang ala-ala bakal pakai glamping, tolong jangan join the misi. Sebab kita ada macam tu. Jadi saya kena pesan kat sini,
kita jaga kita, satu, kita memang jaga kita tak dapat sebagai sukarelawan, kita kena tolong kita tak dapat penyakit-penyakit itu sebab kita niat yang baik, insyaAllah kita nak kena orang. Yang kedua, jangan jadi kita sebagai punca bagi jangkitan kepada orang lain, sama ada di kalangan kita sebagai sukarelawan ataupun kepada masa-masa banjir yang kita terkena. Itu yang paling penting. So hashtag kita jaga kita, tak boleh lari. Tak boleh lari. Okay? Itu daripada saya. Kita jaga kita. Oh, hari ni rasa macam merungkaikan hashtag saja. Kita jaga kita. Sangat mendalam pengisian daripada doktor. Okey, terima kasih kepada Dr. Zawani saya ucapkan. Terima kasih juga, kita sudah sampai ke akhir bicara, akhir talk. So sebelum kita akhiri talk kita pada hari ini, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Zawani kerana menerima jemputan kami untuk memberi pengisian. Terima kasih juga kepada AJK Technical Asikin di belakang tabir. Terima kasih kepada para penonton, para pendengar yang setia dengan Gerakan Wanita Sejahtera live bersama Dr. Anda. Teruskan bersama page Gerakan Wanita Sejahtera untuk pelbagai info kesihatan yang menarik. Topik minggu depan 2 Januari, Omicron. Kita ada 2 panel yang hebat, Dr. Haniah Abdullah, anti-infective virologist daripada Syarikat Penyelidikan dan Pembangunan Ubatan UK, dan Dr. Suhazali Abdullah, pakar perubatan keluarga dari KK Tengkawang Hulu Terengganu, bersama moderator hebat Dr. Rin Muhammad Amin. Kita hayati ayat hadis, sebuah hadis maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya kesemua 5 jenis binatang adalah fasik yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram, iaitu gagak, helang, kalajengking, tikus dan anjing ganas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, bagaimana Rasulullah walaupun bukan pakar perubatan tapi Rasulullah telah diberi ilham bagaimana keburukan haiwan-haiwan ini. Mohon like, share, follow FB Gerakan Wanita Sejahtera. Saya Aini Asrina. Memohon maaf atas sebarang kekurangan majlis. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua.